Okey, baik. Yang lelaki tak ramai lagi ya. Baik, kita mulakan insya-Allah. Okey, minggu lepas kita dah terang tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan tawaf, iaitu salah satu daripada rukun dalam kita mengerjakan umrah. Niat ihram, kemudian kita melakukan tawaf. Selepas tawaf dan kita melakukan segala rukun-rukun, memenuhi syaratnya, dan juga kita melaksanakan kesempurnaan tawaf, iaitu sunat-sunat tawaf. Seperti selepas tawaf kita melakukan solat sunat tawaf, kita berdoa, dan juga kita minum air zam-zam. Kemudian selepas itu kita menuju ke Safa dan Marwah untuk kita melakukan rukun yang seterusnya, iaitu sa'i. Baik, sa'i ialah berjalan ulang alik antara Bukit Safa dan Marwah. Dia berjalan je. Apa ni, umrah ni berjalan banyak. Kalau haji dia ada sedikit melontar, melibatkan tangan. Kalau umrah ni berjalan. Sebagaimana tawaf, sa'i juga salah satu daripada kerja-kerja umrah yang wajib dilakukan sendiri oleh jemaah. Tak boleh nak wakil. Oh, saya beri pada hari ni duduk dalam hotel, upah orang. Ada tak orang nak upah tolong sa'i untuk kita? Tak boleh. Upah tolak tak apa. Tolak kursi roda tak apa. Sebab di tempat sa'i tu nanti dia ada laluan khas untuk kerusi roda. Jemaah hendaklah mengetahui dengan baik perkara-perkara yang berkaitan dengan syarat-syarat sa'i, sunat-sunatnya, supaya sa'i yang dilakukan menjadi sah. Bukan sahaja kita nak sah, tetapi dalam keadaan yang sempurna. Sesempurna yang boleh. Setiap ibadat yang kita buat, kita nak buat sesempurna yang boleh. Sebab umrah ni bukan boleh buat tiap-tiap hari, bukan boleh buat tiap-tiap tahun. Sekali kita datang, kali kedua belum tentu lagi kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umrah yang kita buat ini yang paling ikhlas kepada Allah, yang paling sempurna, yang paling kita mengharapkan penerimaannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cara melakukan sa'i. Setelah selesai melakukan tawaf dengan sunat-sunatnya, sunat bagi yang berkemampuan melakukan istilam Hajarul Aswad. Lepas sudah tawaf, dulu kita dah sebut bahawa tidak digalakkan kita pergi cium Hajarul Aswad ketika tengah-tengah tawaf. Pertamanya dia boleh membatalkan tawaf kita, kerana pertama bahu boleh lari, yang keduanya minyak wangi yang terdapat pada Hajarul Aswad, terutamanya bagi yang memakai ihram lah, ada ihram umrah. Kalau ada kemampuan selepas tu boleh nak pergi, tapi tengok pada keadaan berat gambar lah. Berat gambar kita nak pergi, jadi memadai dengan kita istilam dari jauh sebagaimana yang kita sebut pada minggu lepas. Okey, kemudian lepas kita tawaf, kita solat sunat tawaf, seterusnya sunat keluar daripada kawasan tawaf melalui bab as-Safa, iaitu pintu Safa, untuk melakukan sa'i pula. Nanti dia akan ada tulis lah dekat pintu tu, ilal mas'a, tulis bahasa Arab, ilal mas'a, ke tempat sa'i. Kita keluar ikut pintu tu lah, keluar ikut pintu tu, naik sikit ke Bukit Safa. Tapi tak ada lah bukit tu, dia dah seming belaka dah. Ada ujung dia sikit je, ada ujung dia sikit sebagai tangga. Baik, jemaah terus menuju ke arah Bukit Safa. Jemaah lelaki sunat menaiki bukit tersebut sehingga nampak bangunan Kaabah. Bila kita naik tu, akan nampaklah bangunan Kaabah tu. Kita duduk atas bukit tu, kita tengok. Kalau kita menghadap ke Bukit Safa, belah kanan tu kita akan nampaklah Kaabah itu sendiri. Bagi lelaki sunat ittiba untuk memulakan sa'i ini. Sunat berniat sa'i umrah sebelum memulakan sa'i ketika berada di Bukit Safa. Sebelum ni kita sunat ittiba ketika tawaf.
apa dia ittiba, kita memakai ihram dengan menampakkan bahu kanan. Maknanya ihram kita ni kita masuk ke celah ketiak kanan, masuk ke bahu kiri, bahu kanan akan terdedah lah, dia panggil ittiba. Ketika sa'i dalam mazhab Syafi'i sunat ittiba juga. Tapi kita akan lihatlah masa sa'i nanti, kebanyakan orang tidak berittiba. Kebanyakan tidak berittiba, belah-belah mazhab Syafi'i je yang memakai ihram dengan ittiba, menampakkan bahu kanan. Jadi sebagaimana saya sebut sebelum ni, akan adalah orang Arab, Pakistan kadang-kadang ditegur kita. Yang lelaki lah, perempuan tak ada masalah. Dia kata dia tepuk bahu kadang-kadang, pakar-pakar, dia suruh tutup bahu. Jadi kita pandai-pandai je lah. Syukron gitu. Bab mazhab lain selain daripada Syafi'i, Ahmad, Maliki, Hanbali, Hanafi, semuanya tidak sunat ittiba ketika sa'i. Mazhab Syafi'i dia yang sunat ittiba ketika sa'i. Dia tak ada masalah lah. Kalau kita rasa nak tambah pakai pun tak apa, nak tutup semua pun masa seperti dalam solat. Sebab dalam solat tidak sunat ittiba. Maknanya lepas kita sa'i tu, nak sembahyang sunat tawaf tu, kita buka balik tutup. Yang lelaki tutup. Jangan kita buka ketika sembahyang. Sembahyang sunat kita tutup semua. Dan sunat juga kita niat sa'i. Ini sunat saja. Sebab kita sebut bahawa dalam umrah memadai dengan niat mula-mula tu, niat ihram tu dah kira semua sekali dah. Masuk tawaf, niat tawaf, masuk niat sa'i sekali dah. Jadi ketika sa'i tu sunat saja kita peringat balik. Kalau kita tak niat pun tak ada benda dah. Sekaligus je, sekali jalan je. Kemudian bertakbir dan bertahlil dengan menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Panjang takbir dia tu. Kalau mampu ingat semua, bacalah. Kalau tak mampu, memadailah kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kita doalah dengan mana-mana doa yang kita ingat. Tak ingat bahasa Arab, kita doalah dalam bahasa Melayu. Mana-mana doa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berdoa dengan menadah tangan dengan apa-apa saja doa. Allahumma innaka qulta qaulukal haq. Ni contoh-contoh sahaja diberi ni. Kita boleh doa apa-apa yang kita nak lah, sama ada dunia ataupun akhirat. Sepanjang umrah itu merupakan waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Jangan lepaskan peluang, banyakkan berdoa. Kemudian jemaah menuruni Bukit Safa dan berjalan menuju ke Marwah. Paling mudahnya ialah kita naik ke Bukit Safa. Sebelum memulakan sa'i, kita menghadap ke Kaabah, kita melambai Bismillah, Allahu Akbar. Kita pun terus turun dan memulakan perjalanan. Kita turun dari Bukit Safa, kita masuk dalam trek sa'i tu. Sa'i ni tak ada masalah sangat sebab dia memang sehala pergi, sehala balik. Pergi ke Marwah, balik ke Safa balik. Memang ada trek dia dah lah. Tak ada lah orang tersalah pergi masuk blok kiri ke, tak ada. Sebab dia arus yang sama. Kita ikut je orang ramai tu. Bila kita turun mula-mula daripada Safa ke Marwah tu, kita akan jumpa lampu hijau. Apabila jemaah lelaki berada dalam kawasan permulaan lampu hijau yang pertama, disunatkan baginya berlari-lari anak. Yang nak tunjuk video. Video tapi tak nampak lah, tak ada LCD ni. Sehinggalah bertemu dengan lampu hijau yang kedua. Maknanya kalau contoh ni trek dia dah, ni trek yang satu kan, nampak tu. Ni dua. Dia ada lampu hijau. Satu tu lampu hijau pertama, ni lampu hijau yang kedua. Dia jumpa antara lampu tu, nak berlari sampai hujung, jalan balik. Pusing kau sana, mari sini pula, jumpa lampu hijau, berlari sampai situ, berhenti balik, jalan macam biasa. Begitu. Itu bagi orang lelaki sajalah. Yang perempuan tidak disunatkan berlari-lari anak. Bila melepasi lampu hijau yang kedua, dia berjalan seperti biasa sehinggalah sampai ke Bukit Marwah. Naik Bukit Marwah.
Dengan ini jemaah mendapat 1 kali sa'i. Safa Marwah sekali dikira. Bukan pergi balik tu sekali. Pergi sekali, balik tu 2 kali. Di atas Bukit Marwah, jemaah melakukan perkara yang sama sebagaimana dilakukan di atas Bukit Safa. Kita bertakbir kepada Allah. Menghadap ke Kaabah, takbir. Bertahlil, berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mana yang kita ingatlah. Jadi satu benda yang nak diingatkan bila berada di Bukit Marwah, kalau dekat Safa mudah nampak Kaabah. Dia nampak Kaabah sebab dia terbuka sikit. Dekat Safa ni dia terlindung dengan dinding. Terlindung dengan dinding di Marwah. Jadi bila kita naik ke Marwah tu nak menghadap ke Kaabah, macam mana? Kaabah duduk mana? Kadang-kadang saya tengok macam-macam orang menghadap. Menghadap tak kena lah, tak kena Kaabah duduk situ. Jadi tengok soft. Sebab marmar di Masjidil Haram memang dia susung ikut menghadap ke Kaabah. Tengok mama dia. Kalau mama dia gitu, itulah Kaabah. Mama dia gitu, gitulah Kaabah. Dia susun pusing ikut sebab dia bulatang tengok mama, tengok bawah tak kena. Kena Kaabah walaupun dia rasa macam jauh. Ya kedok ni, ya dah confirm. Sebab memang dia susun ke arah Kaabah. Mama tu dia susun memang menuju ke arah kiblat iaitu Kaabah. Jadi tengoklah mama dia tu ke mana, kita pun bertakbir menghadap Kaabah dan kita bertakbir dan berdoa. Mana-mana doa. Okey, selihat garisan solat di atas lantai untuk mengetahui arah kiblat ketika berada di Bukit Marwah. Ini kena hati-hatilah sebab kadang-kadang di Marwah ni ada juga orang semayang. Bila jauh ni kadang-kadang dia semayang, menghadap mana kiblat makcik ni, kita kata dah. Menghadap ikut suka dia je. Jadi satu perkara juga nak diingatkan, kalau kita nak pergi ke Masjidil Haram, elokkanlah kita solat di kawasan sa'i tu. Sebab kawasan sa'i tu tidak diiktiraf sebagai masjid. Jadi semayang tak ada masalah, dapat pahala, cuma rugi niat iktikaf lah. Sebab bila luar kawasan masjid, dia tidak dapat niat iktikaf. Nak solat tahiyatul masjid pun tak boleh, nak niat iktikaf pun tak boleh. Sebab tidak diiktiraf sebagai kawasan masjid, kawasan sa'i itu. Dia kadang-kadang umrah ni tidak ni sangat, kita boleh pilih sekilah pintu sebab umrah dok ramai orang. Dia haji biasa ni. Haji dia ramai. Jadi kadang-kadang bila kita duduk hotel yang duduk belah Marwah tu ataupun belah Safa, itulah kadang-kadang pintu jalan yang dia buka untuk kita masuk. Jadi kalau kita masuk ikut tu, kita kena naik atas pergi ke kawasan yang luar daripada kawasan sa'i lah, untuk dapat pahala yang lebih. Bukan tak sah untuk mendapatkan pahala lebih, pahala iktikaf, pahala solat tahiyatul masjid. Begitu. Okey, satu benda juga tentang solat tahiyatul masjid ni, ada di sebuah hadis tentang bahawa tahiyatul masjid bagi Masjidil Haram ialah tawaf. Jadi tidak ada solat sunat tahiyatul masjid di Masjidil Haram kerana ia diganti dengan tawaf. Kita kena faham dia ada dua keadaan. Orang masuk Masjidil Haram ni ada dua keadaan. Pertamanya, dia masuk nak menunaikan umrah. Bila dia masuk nak menunaikan umrah, maka perkara mula-mula dia masuk, dia buat ialah tawaf lah. Dia akan masuk untuk tawaf dulu. Maknanya dia masuk Masjidil Haram untuk tawaf. Ataupun memang dia masuk Masjidil Haram, dia nak tawaf. Dia niat masuk, dia nak tawaf. Tawaf sunat ke, tawaf wadah ke. Jadi bila dia masuk Masjidil Haram dengan niat nak tawaf, maka tahiyatul masjid itu tawaf tu lah. Maka dia tak sunat semayang tahiyatul masjid, tak tahu. Tapi kalau dia masuk masjid memang dia tak niat nak tawaf pun, dia memang nak pergi duduk masjid, nak mengaji, nak semayang biasa je, maka boleh ketika itu dia solat sunat tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Dan juga kita kena ingat, di Masjidil Haram ini tidak ada waktu tahrim. Maknanya kita waktu mana-mana pun, lepas subuh ke, lepas asar ke, boleh nak semayang sunat, apa jenis solat sunat boleh. Tidak seperti di luar daripada Masjidil Haram, dia ada waktu-waktu tahrim lepas subuh,
Sebelum matahari tegak atas kepala, lepas asar kan, tak boleh. Maka di Masjidil Haram boleh kita semayang apa-apa sahaja. Cuma kena berhati-hati sikit pada hari Jumaat lah. Hari Jumaat sebab dia azan sebelum masuk waktu. Dia azan dalam sejam ataupun setengah jam sebelum masuk waktu. Jadi saya perhati bila dia azan sebelum masuk waktu, ramai orang bangun semayang. Saya pun heran, semayang dia. Saya pun tanya sekali, arah tepi tu mau semayang dia. Semayang sunat Jumaat kata. Dah masuk waktu lagi ni. Dah masuk waktu lagi. Sebab dia azan 2 kali dipanggil orang dulu. Azan kedua baru azan masuk waktu. Berbeza di tempat kita lah. Jadi kalau kita di kebetulan hari Jumaat, kita akan dapat sekali Jumaat lah dia seumur ni. Jadi hari Jumaat kena hati-hati lah. Lepas azan pertama tu, kita tengok orang baru semayang, kita pun bangun semayang juga. Boleh nak semayang sunat, tapi bukan solat sunat sebelum Jumaat lah. Solat sunat air mana-mana lah. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita semayang sunat sebelum Jumaat, tak jadilah, mungkin tak masuk waktu lagi. Tu kena ingat lah. Sebab dia azan sebelum masuk waktu. Baik. Syarat-syarat sa'i. Syarat-syarat sa'i pertama dimulai daripada Safa dan disudahi di Marwah. Tu dah sebut berkali-kali sebelum ni. Jika jemaah memulakan sa'i daripada Marwah, mana? Dia salah masuk gigi ikut Marwah lalu. Dia sebenarnya tak boleh masuk ikut tu, tapi itu orang keluar. Tapi kok dia boleh mencelah boleh tak nampak ke mana ke, dia masuk ikut tu. Dia pun start daripada Marwah. Nak kira mana? Perjalanan daripada Marwah ke Safa tu sia-sia lah, tidak dikira. Sampai kat Safa sekarang, pergi ke Marwah baru dikira. Tu yang pertama. Dia tidak membatalkan keseluruhan, cuma mula-mula tu tidak dikira. Okay, yang kedua, syarat sa'i cukup 7 kali dengan yakin, iaitu dikira dari Safa ke Marwah sekali dan dari Marwah ke Safa sekali. Macam tawaf jugalah, ikut keyakinan kita. Kalau kita tawaf 4 orang, total, kawan kata cukup dah. Tak cukup lagi. Dia yakin memang tak cukup, baru 6 kita. Dah kita kawat sama-sama 6 orang, baru 7 dah. Saya yakin lah. Maka dia kena tambah lagi. Dia boleh ikut kawan dia sebab dia yakin lah. Dia berdasarkan keyakinan dia. Jadi yakin lebih. Yakin lebih bayar juga. Tak apalah, dah yakin dia tambah hasil lagi. Jika syak pada bilangan sa'i semasa sedang melakukan sa'i, hendaklah mengambil bilangan sa'i yang terkecil yang diyakininya. 6767 hak yakin, 67 ragu-ragu. Kiraan sa'i ada seperti berikut. Safa, Marwah, Marwah, Safa, dia akan berakhir pada Marwah 7 kali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Marwah. Kalau kita sampai dekat Safa, 7 kali dah ni, padah. Dia sama ada 6 ataupun 8. 6 ataupun 8. Kena ambil 6. Kena kira 6. Sebab 6 tu hak yakin, 8 tu tak yakin. Yang ketiga, hendaklah sa'i sehingga sampai ke penghujung tempat sa'i di Safa dan Marwah. Kawasan tempat laluan untuk pengguna kerusi roda membuat pusingan patah balik di kaki bukit Safa dan Marwah dikira sebagai kaki bukit tersebut. Dia nanti jalan trek dia tu, ujung tu dia akan naik sikit. Dia akan naik sikit ke bukit Safa. Start naik tu dah dikira bukit dah. Sebab kita ada 2 laluan ni, 1, 2, di tengah-tengah tu untuk kursi roda. Dia ada track antara 2 laluan ni, tengah-tengah tu ada kursi roda. Dan tempat pusingan kursi roda tu, tengah tu dah dikira bukit. Dah kira bukit. Mana kita naik sikit, mana kita daripada Safa ke Marwah, kita nak pusing tu memang dia akan naik bukit lah. Sebab dia dah buat tiang dia kan. Kita tak boleh nak pergi ikut dalam itu. Dia naik atas. Kemudian kita menghadap pada Kaabah, kita takbir, kan, kita naik lah. Kalau tidak di Safa tu, kalau duduk bawah tak nampak Kaabah, kita naik atas sikit, tak akan nampak Kaabah, dan kita bertakbir dan teruskan ke Marwah pula. Begitulah, sampai Marwah naik atas sikit,
Kita bertakbir, kita berdoa dan kita turun balik sehingga cukup 7 kali. Jemaah juga boleh sa'i di tingkat atas jika kawasan sa'i di tingkat bawah sesok dengan jemaah yang bersa'i. Terutamanya haji lah. Kalau umrah ni taklah sibuk sangat, sibuk juga tapi boleh lah, boleh jalan, tak ada masalah. Jemaah perlu berhati-hati untuk permulaan dan pengakhiran di Safa dan Marwah jika sa'i di tingkat bawah lower ground. Bagi Safa membadai hanya melepasi tiang yang pertama. Safa, ingat tu di Bukit Safa. Tidak perlu melepasi tiang yang kedua yang paling hampir dengan pagar cermin. Kalau di bawah tu nampak cermin dia, batu dia tu dia keliling dengan cermin. Manakala di Marwah pula perlu melepasi tiang kedua yang paling hampir dengan pagar cermin yang melindungi Bukit Marwah. Tidak memadai melepasi tiang yang pertama sahaja, itu di Marwah. Tapi jarang orang di tawaf bawah ni, kecuali dia sesat. Dia sesat. Tak, biasanya selepas tawaf tu memang terik dia naik ke atas. Naik ke atas. Kecuali dia pergi seterik, dia tak naik ikut terik jalan naik tu, dia pergi seterik, memang lalu ke bawah lah. Lalu ke bawah mana sesat tu. Disalah jalan. Disalah jalan. Ataupun memang orang dah expert dah. Dia expert, dia dah pergi berkali-kali habis masjid, dia terus ke jalan, dia tahu. Dia tak mau buat di tempat sibuk, dia buat kat bawah. Kena hati-hatilah bagi yang buat di bawah. Tapi sangat jaranglah berlaku-laku orang biasa dia pergi sa'i di bawah tu. Di bawah. Baik. Yang keempat adalah sa'i di Bait Batnul Wadi, iaitu tempat sa'i yang termaklum pada masa kini. Nama tempat sa'i yang dipanggil Batnul Wadi. Pada tahun 2008, kawasan sa'i telah dilebarkan. Mutakarah Haji Peringkat Kebangsaan ke-25 pada tahun 2009 memutuskan bahawa sah mengerjakan sa'i di Mas'a yang diperlebarkan itu. Tempat sa'i dipanggil Al-Mas'a, sah. Ini tak ada isu lah sebenarnya, sebab memang dia dah buat dah. Kita pergi je. Kawasan sa'i itu makruf, mana telah diketahui, telah dikenali. Sebab memang orang sa'i di situ, maka kita pun ikutlah sa'i di tempat orang yang buat sa'i tersebut. Yang kelima, dilakukan selepas melakukan tawaf. Tidak boleh melakukan sa'i dahulu daripada tawaf kerana ia melibatkan tertib. Kena ingat. Niat, kemudian tawaf, kemudian baru sa'i, baru bercukur. Kalau kita melangkaui itu, dia tidak ada tertib lah dan tidak sah lah yang pergi pitah tu, yang pergi pitah tu. Tidak berniat lain yang boleh memesongkan tujuan sa'i. Sepanjang berjalan melakukan sa'i, jemaah hendaklah mengekalkan niat perjalanannya itu adalah semata-mata kerana sa'i. Terdapat kes jemaah yang terpisah daripada kumpulannya atau pasangan, lalu dia berjalan selepas itu bertujuan semata-mata untuk mencari kumpulannya atau pasangannya. Batalah sa'i itu sahaja, bukan semua sekali. Jika niat sa'i masih ada, tapi dalam masa yang sama dia sa'i sambil mencari rakan-rakan atau pasangan, sa'i itu tidak batal. Kalau dia muqaranah sekali lah, maknanya dia sa'i dia tak berubah, memang dia nak sa'i, tapi sambil-sambil sa'i tu mana pula kocik ni. Tadi ada sedap berlari dekat Lapu Hijau, tinggal kita tak ingat. Ingat sikit lelaki berlari kat Lapu Hijau tu, lepas berlari tu kena jalan slow. Jangan berhenti. Berhenti tidak digalakkan. Jangan berhenti kita duduk cacang tunggu lambat. Dia kena jalan. Dia kena jalan semua walaupun slow. Kita slow lah sambil tunggu orang rumah kita, anak-anak kita kan. Jangan berhenti. Dia keep walking, jalan, ya. Kalau kita berlari-berlari teruskan berjalan macam biasa, memang akan tinggal lah, tak ingat. Sedap nak tengok agak berlari laju ni. Kita pun berlomba. Berlari pun kena ingat dengan tujuan ibadah, bukan tujuan nak main-main, bukan tujuan nak berlomba. Kadang-kadang dia dah bila mari dengan kawan-kawan sekali ni dia sedap main, sedap main berlomba lagi. Sebab agak memang dia lari laju. Dia lari-lari anak yang laju sikit je daripada lari-lari anak yang tawaf 3 pertama tu. Itu
Itu sedikit gerakan. Hak ni dilaju sikit. Tapi masih lagi namanya lari-lari anak, bukannya belum berlari. Jadi lepas kita lari-lari anak tu, sama yang lelaki kena tunggulah kumpulan, kalau kita dalam kumpulan ataupun pasangan kita, supaya tidak terpisah dan supaya dia tidak tercari-cari, ataupun kita tercari-cari menyebabkan berubah niat dan batal lah sa'i kita. Kalau kita berubah niat, pusingan tersebut dikira batal, tak kira. Maka kita kena tambahlah nanti. Baik. Jika niat sa'inya masih ada, tadilah. Tapi kalau masih ada, tak ada masalah lah. Dah masa yang sambil nak cari kawan dia. Sunat-sunat sa'i. Menuju ke tempat sa'i melalui bab as-safa. Dia dah ada tulis ilal mas'a. Kita akan lalu di situlah. Selepas tawaf. Itu sunat. Dan kalau masuk ikut lain tak ada masalah. Asalkan kita pergi sa'i je. Tapi ini nak khabar kesempurnaan sahaja. Yang kedua, menaiki Bukit Safa dan Marwah sehingga sampai ke batu-batu bukit bagi lelaki. Bagi wanita tidak disunatkan menaiki dua bukit ini. Sekarang ni dia dah tak semua dah. Dan bukit sendiri tu pun duduk dalam pagar dia, cermin dia. Tapi kita naiklah dekat yang meninggi sikit tu. Tak sampai pada bukit dia berapa. Kita naik kawasan bukit dia tu. Membaca zikir dan doa ketika berada di atas Bukit Safa dan Marwah. Sunat kita baca apa-apa doa nanti. Kita akan dibekalkan dengan buku doa. Bacalah. Ada ke dalam tu doa. Ketika naik bukit, ketika berada atas bukit, ketika turun bukit, antara lampu hijau, selepas lampu hijau, banyak doa. Tapi kalau kita tak ingat macam mana, dia bab-bab doa ni ada berapa pilihan? 4 pilihan. Pertamanya kita baca doa ada dalam buku. Kalau kita mampu, boleh baca malam, kita bacalah doa dalam buku. Yang keduanya, tak boleh baca, tak nampak mata, capur tak lacur, main kokak, dah sampai Marwah dah. Dah habis doa. Maka kita zikirlah, zikir yang diajar, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ingat lagi, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni kita zikir semua hari-hari boleh baca. Sepanjang tawaf, sepanjang sa'i kita baca. Untuk ingat juga. Untuk ingat juga. Subhanallah alhamdulillah dah ingat juga. Astagfirullahalazim dah ingat juga. Baru masuk Islam kan. Baru masuk Islam. Maka bacalah apa-apa surah kita ingat. Surah Fatihah dah kada ingat juga. Baca. Kita baca. Kalau dah ingat juga bolehlah berdoa tapung doa yang kita ingat dalam bahasa Melayu. Dah ingat juga senyap dah. Senyap je. Senyap tengok orang ikut dalam hati. Kadang-kadang macam jemaah Indonesia, jemaah Pakistan, dia baca kuat. Kalau kita jenis dah ingat boleh nupang dia, ikut belakang dia. Tapi jangan dapat pisah dengan jemaah kita lah. Ikut belakang dia, ikut dia baca. Ikut dia baca. Sebab dia baca, jemaah dia ikut. Mutawif baca, jemaah dia ikut. Dia gagah, kita tak gagah. 7 pusingan dia baca. Memang power betul dia 7 pusingan. Kita sepusingan pun lelah dah. Dah. Boleh baca. Okey, baik. Doa Dawudi ini sunat dibaca dengan perlahan. Sunat perlahan sebenarnya. Sebab bila kita baca kuat ni, dia ada pro and kontra juga lah. Pertamanya, dia mengganggu jemaah lain yang nak fokus pada bacaan. Yang keduanya, hak adilah. Kalau tak tahu tu boleh ikut sebenarnya. Boleh ikut. Tapi mengganggu orang lain, jemaah lain lah. Tapi saya nampak bila dah jadi budaya ni, okey je kot. Kita lah, orang lain tak tahu. Okey, tak ada masalah pun. Dah biasa dah kita tengok. Baca kuat. Tapi untuk amalan diri kita, doa dan wirid sunat dibaca dengan perlahan, kerana cara bacaan ini sangat membantu menghadirkan kekhusyukan semasa sa'i. Kita baca yang kita boleh fokus dan kita rasa kita boleh mendatangkan khusyuk pada diri kita. Kalau kita rasa kuat sikit, lebih datangkan khusyuk, kita baca kuat sikit.
Kata rasa untuk dengar diri kita je, ataupun kita jalan baca dalam hati, kita pulanglah. Asalkan dia dapat menghadirkan diri, mendatangkan kekhusyukan semasa kita melakukan sa'i. Dan jangan kita lupa bahawa sepanjang sa'i itu adalah kita melakukan ibadat kepada Allah. Walaupun jalan tu ibadat. Sebab itulah tawaf sa'i ni dia semata-mata ibadat yang ikutan, sebagai tanda tunduk dan patuh kita kepada Allah. Allah suruh jalan, kita jalan. Padahal ada benda-benda jalan je. Kalau sujud tu sabah sikit tau, kita sujud pada Allah. Rokok sabah sikit, rokok pada Allah. Dah jalan ada benda suruhan Allah. Tak kira lah Allah suruh benda-benda pun kita kena wajib patuh. Keliling Kaabah, tak keliling dia, buat lelah kan. Bawah atas tidak lelah. Sebab bila kita buat kerana mematuhi perintah Allah, dia dikira sebagai ibadat. Sama macam semayang. Sama macam semayang. Jadi kita buat itu adalah dalam lingkungan ibadat lagi. Kita berjalan, ibadat, naik bukit Safa, ibadat tu. Walaupun kita tak baca benda-benda, diam je, jalan. Tapi walaupun diam, kena niat ibadat. Niat ibadat, aku dalam ibadat pada Allah, jalan. Dapat pahala lah. Kalau kita berjalan tapi niat ke lain, tak niat tawaf ataupun tak niat sa'i, maka tidak dapat pahala. Walaupun kita baca buku doa ni habis ni, itu niat kena jaga. Pastikan kita berada dalam hati kita ni, fokus aku ni tengah buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun letih, aku buat juga kerana Allah Taala. Walaupun letih ni kepala, aku buat juga kerana Allah Taala. Sebenar jemaah boleh berdoa dengan apa-apa sahaja doa, sama ada dalam bahasa Arab atau bahasa sendiri. Jangan kita serabut kepala lah kerana doa ni. Mana ya Allah, nak kali ni ustaz ni, kita tak pernah apa doa ni. Dah sah ke dok sa'i kita ni, dah sah ke dok tawaf kita ni, dok ingat sok dok. Hak wajibnya ialah buat. Bacaan tak ada hak wajib. Tak ada hak wajib. Jadi bacalah apa-apa, paling-paling kurang doa dalam hati dalam bahasa Melayu, benda kita nak. Itu mungkin lebih sampai kepada Allah SWT. Sebab kita doa dengan hati kita, nak doa ke bahasa Arab ada erti, itu doa dalam bahasa Melayu. Yang penting kita berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah. Jangan saya acak kali ulang di Tanah Haram, di Mekah, di Madinah, utamanya kita berada dalam ihram, jangan biarkan masa itu berlalu begitu saja. Zikir, habis zikir, doa, habis doa baca Quran, paling-paling kurang kalau rehat pun dah keadaan kita rasa kita merasakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masuk Masjidil Haram, jangan lupa niat iktikaf. Kena niat sama, kena peringat semua. Kalau kita pergi berdua, kena peringat orang sebelah, niat iktikaf lagi. Sebab benda ni semua gandaan-gandaan pahala yang kita dapat. Di Masjidil Haram 100,000 gandaan pahala. Jadi kalau kita tinggal, sangat rugi. Niatnya macam iktikaf, niatnya masuk Masjidil Haram sama. Hak ni niat, hak ni tak niat. Hak ni dapat, hak ni tak dapat. Itu penting. Baik. Apa-apa doa yang baik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bimbanglah buat doa ni, bahasa Melayu pun boleh, doa dalam hati pun boleh. Jangan sehingga menjadi halangan. Ada orang hamba tak mau pergi lagi start bulan 2 ni, tak ada nak mengapa doa. Tak ada nak mengapa doa, jangan. Doa ni hanya perkara sunat. Dan yang ada dalam buku yang kita tengok tu, Allah banyaknya ustaz weh. Nak mengapa tak ada, nak belajar baca je dulu. Nak belajar baca itu hanyalah cadangan, panduan saja, bukannya wajib kita baca dengan doa tu. Sebahagian besar doa tu bukan waris daripada Rasulullah pun. Dia hanyalah cadangan ataupun panduan kepada jemaah-jemaah umrah. Baik. Seterusnya, berniat sa'i pada permulaan sa'i sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini. Itu sunat ya. Dia niat tu sunat. Sebab niat yang wajib tu ketika kita mula-mula berniat ihram. Yang kelima, berjalan-jalan berjalan perlahan-lahan dan tenang pada permulaan sa'i hingga akhirnya. Dia sa'i ni dia jauh sikit lah. Jadi kalau kita jalan laju-laju akan letih jugalah. Sebab cukup 7 tu. Jadi kita jalan steady sambil baca doa. Kalau kita sambil doa, sambil zikir, insya-Allah dah habis lah.
Letih-letih jugalah. Tapi taklah sangat Allah bila nak siapa ni, bila nak habis ni, entahlah. Sambil-sambil baca doa, sambil-sambil kita zikir, elokkan bercakap-cakap benda yang tidak perlu ketika sa'i. Kadang-kadang kita ni bila pergi dengan kawan-kawan ni, habis cerita tu, Allah, hujan kapur ni banjir dah rumah kita ni, kapur ni habis dah lembu kan, mau tinggal ke siapa, habis dah cakap abad lembu ketika sa'i. Jadi elokkan benda-benda gitu. Sampai di hotel tak apalah, kita ke sa'i, fokuskan. Kalau perlu bercakap pun benda-benda yang perlu dan berkaitan sahaja. Okey, seterusnya berlari-lari anak pada saat ini adalah lebih laju daripada berlari-lari anak pada tawaf, selama mana perbuatan ini tidak menyakiti dirinya dan mengganggu orang lain. Kalau dia sakit lutut kan, tak perlulah berlari laju-laju. Gaya berlari dah lah sikit, gaya berlari. Tak perlulah siapa nak kejar sekali dengan arak tu. Jangan sehingga lepas sampai kat lapu ijaz lagi, Allah dah lejar dah untuk berlari kejar arak. Jangan, ikut kemampuan kita. Dan jangan mengganggu orang lain. Dia dah lah jalan satu kumpulan, main berlari habis ganggu orang, dah disepuluh kan. Kita ni habis-habis, tak boleh. Jangan mengganggu orang lain. Ibadat kita tidak menyakiti orang lain tu dikira ibadat juga. Jangan kita penting diri sendiri, ya. Ada orang penting diri sendiri, tak kira kalau dia satu kumpulan ni, dia nak pergi juga, orang lain ni habis je langgar. Itu antara keburukan dalam kumpulan juga lah. Terutama kita ketahuan sa'i dah nampak sangat, sebab dia tak perlu jaga bahu sa'i ni. Tawaf kena jaga bahu. Kalau jenis kumpulan ni memang masalah. Terutamanya bila dia siap, dia nak tubik, dia tak kira dah orang lain, lepas pergi je. Kita ni pula kena bagi laluan pada dia. Itu tidak baguslah sebenarnya. Kita kena jaga juga orang lain. Jangan perbuatan kita tu menyusahkan orang lain, ataupun menyebabkan tawaf orang lain terbatal. Menyebabkan sa'i orang terbatalkan ni, perbuatan kita. Tak baguslah kita dalam ibadat. Kita dalam ibadat. Hendaklah diniatkan bersama, hendak diniatkan semasa berlari-lari anak ini kerana mengikut sunnah Nabi SAW, bukan niat untuk bermain-main atau berlumba-lumba dengan rakan-rakan, kerana perbuatan ini menyebabkan terpesongnya. Itu penting ilmu ni. Kena tahu dekat lapu hijau ni sunnah kita berlari-lari anak. Sebab apa? Ikut sunnah Nabi. Kalau kita tak mari khusus kau, siapa dia nak orang berlari, jom kita berlari hati lah. Tak tahu berlari sebab apa kan. Ingat main-main je. Tak boleh lah tu. Lari niat kita. Jika tidak dapat melakukan perbuatan berlari-lari anak, hendaklah dia melakukan perbuatan berjalan-jalan dengan cepat. Jalan cepat sikit. Awak gaya-gaya gerak sikit tubuh tu. Tak apa dah. Perbuatan berlari-lari anak pada kawasan lampu hijau ini dilakukan oleh jemaah lelaki pada setiap kali perjalanan 7 kali sa'i ini. Lelaki je, dia ulang lagi tu. Yang perempuan tidak disunatkan berlari-lari anak. Bagi wanita tidak disunatkan. Yang keenam, sunat suci dari hadas besar dan kecil serta menutup aurat. Sunat saja, tidak disyaratkan sa'i suci daripada hadas besar dan hadas kecil, dan tidak disunatkan menutup aurat. Tapi tutup aurat tu wajib. Tutup aurat tu wajib. Tapi dari segi syarat sah sa'i itu, kalau tak tutup aurat tidak membatalkan sa'i maksudnya. Bukan tak apa, masa sa'i kita boleh buka tudung, tak syaratkan, bukan gitu. Tutup aurat tu tetap wajib. Dia tidak, bukan syarat sah sa'i. Contohnya lepas dia tawaf, lepas semayang sunat tawaf nak naik sa'i pun ketuk. Allah, Ustaz kena ambil air mayang dulu ni. Sunat je ambil air mayang. Kalau ada ruang, saya boleh ambil semayang. Kalau tak ada ruang, teruskan saja dengan sa'i. Dan begitu juga orang perempuan, kalau dia bahadan besar lepas tawaf, Allah marihik contohnya, maka boleh sa'i, ada masalah. Boleh sa'i, sebab syarat suci pada hadas besar dan hadas kecil hanya ketika tawaf sahaja. Baik. Perlu diingatkan bahawa wanita dalam keadaan haid tidak boleh melakukan sa'i mendahului tawaf, kerana ianya melibatkan tertib dalam kerja-kerja umrah.
Lambat ngah nak habis tak tahu. Kira-kira kita duduk 5 hari. Mungkin kira hari ke-4 baru berhenti tu. Dia pun puasa pergi saing dulu ah. Dia pergi saing dulu. Tawaf kita tunggu darah habis. Tak boleh gitu. Tak jadi. Dia kena tertib. Yang ketujuh, sunat menunggu waktu yang tidak sesak untuk melakukan tawaf dan sa'i. Pada masa kini, tempat tawaf dan sa'i sentiasa sesak dengan manusia, terutamanya pada musim-musim tertentu. Akan datang ni lagi sesak. Sebab dia dah buka kota. Dia tak ada kota sebenarnya umrah ni, tapi bila dia memperbesarkan Masjidil Haram tu, maka jemaah yang dibenarkan buat umrah tu dalam satu masa lagi besar lah. Dia besar masjid tempat semayang, tempat sa'i, tawaf tu sama je. Jadi orang akan semakin sesak lah untuk akan datang ni. Dah tahulah takut orang kurang sebab naik harga ni. Harga memang naik kau-kau lah. Lebih 100% naik harga. Hotelnya, wisanya, tiketnya, libatkan Saudi Airlines. Itu dibawa di luar kawalan kita. Kita dah nak menyalahkan syarikat travel juga, sebab dia pula lewat benda. Orang menentukan hotel bukan dia. Pemilik hotel di Saudi, visa semua atas dia belaka. Flight semua atas dia belaka. Kalau hak no naik, dia terpaksa naikkan lah. Itu di luar. Ni memang menjadi isu lah sebenarnya. Kena faham lah. Isu hotel ni saya pun takut juga sebenarnya. Sebab memang isu kadang-kadang jemaah tak puas hati, jemaah mengamuk dan sebagainya. Sebab kadang-kadang dia pengurusan hotel Arab ni tidak macam di Malaysia. Kita kadang di Malaysia ni kita booking, tak bayar booking pun tak ada masalah kan. Bila masuk dia, kita booking, bayar dah duit booking. Orang mari pitah bayar sedebang, dia bagi hak tu dulu. Kita ni tubik lah. Gitu. Tu yang kadang berlaku, downgrade hotel, daripada dah hak dekat dapat hak jauh. Kadang-kadang di luar daripada kawalan kita. Jadi cuma kita yang mampu berdoa. Berdoa moga-moga jemaah kita ni dipermudahkan urusan lah. Dan saya pun mesej semua ke pengurusan travel, kalau boleh beri perhatian pada jemaah kita ni kan. Ada yang uzur dan sebagainya. Harap-harapnya kita tidak ada masalah lah dari segi penginapan, insyaAllah. Yang ke-8, nombor 7 tu poin yang kedua dia sebut. Oleh itu ketika tawaf dan sa'i hendaklah memelihara diri daripada menyakiti diri sendiri dan orang-orang lain juga sedang tawaf dan sa'i. Ini kena jaga juga ni. Perbuatan kita jangan langgar orang, jangan buat perkara yang menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain ketika sa'i. Terutamanya yang berkumpulan ni lah. Kadang-kadang dia tak boleh hilang kumpulan dia langgar habis orang-orang lain. Ataupun dia selfie dah ber video call ketika tawaf, ketika sa'i, sehingga kadang-kadang terdedah aurat dan sebagainya, mengganggu konsentrasi orang lain. Benda-benda ni kena dielakkan. Kita jangan buat ibadat dalam keadaan mementingkan diri sendiri. Kena raih juga orang lain. Baik, nombor 8, berjalan kaki tanpa memakai alas kaki. Ini sunat. Sunat kita jalan tawaf sa'i tanpa memakai alas kaki selipar. Ini sunat saja, bukan wajib. Bukan wajib. Tapi kalau nak pakai selipar, sebagaimana tersebut, kalau tawaf pastikan suci, sebab dia syarat dia mesti suci. Ketika sa'i juga, walaupun bukan syarat suci, tapi sebaiknya selipar yang kita nak pakai tu suci lah. Kalau tidak, dia akan menajiskan tempat yang kita sa'i tu. Jadi pastikan kalau nak pakai selipar, sakit kaki ke, tumit pecah ke, basuh dulu selipar tu. Basuh dulu selipar supaya tidak menajiskan tempat orang buat ibadat. Sebab tempat sa'i tu sendiri, kadang-kadang tengah-tengah sa'i orang azan. Jadi bila azan ni akan berhentilah sa'i masing-masing. Di semayang situlah tempat sa'i tu. Jadi jangan kita menjadi penyebab solat orang tidak sah kerana kita membawa selipar yang bernajis masuk ke dalam Masjidil Haram. Benda-benda ni kena jaga. Kena jaga. Jadi sebagai langkah berhati-hati,
sebelum masuk Masjidil Haram, kena masuk selipar, basuh dulu. Basuh dulu sebagai langkah berhati-hati. Bagi jemaah yang uzur, boleh sa'i dengan kenderaan seperti menggunakan kerusi sorong atau skuter elektrik. Kita ada dua pilihan bagi jemaah uzur. Yang pertamanya, di tempat sa'i itu sendiri banyak beratur tukang tolak kursi roda. Dalam berapa 100, 200 gitu lah kot untuk sa'i. Jadi kalau rasa tak kok, duduk je atas kursi roda tu dia tolak lah. Tolak. Tapi ingat, sediakan duit. Jangan duduk saja, sediakan duit awal-awal. Dia kan tolak lah, ikut tengah, jalan tengah. Jalan tengah. Kalau kita nak tolak sendiri, tolak ikut jalan tengah lah, jangan ikut. Ada juga orang yang dia kursi roda, dia duduk track orang jalan biasa. Kena langgar semua orang depan ni. Baru ni kawan tu siang, berapa kali kena langgar, tumit ni. Kan kursi roda dari tempat letak kaki dia tu kan, dia langgar sakit tu. Agak dia tak kira. Jadi itu menyakitkan orang lah. Kita buat ibadat tapi kita menyakitkan orang lain. Sedangkan dah ada kata tu terbaik kursi roda apa dak buat sa'i dalam. Dia dengar isinya tapi dia tak masuk pun. Dia tetap padahal tengah tu lagi dekat. Sebab pusingan dia tu pendek. Kalau di luar ni kena naik atas bukit, pusingan dia jauh sikit. Tu kalau kita lah orang tu biarlah, tapi kalau kita nak tolak sendiri kursi roda, mak kita ke ayah kita ke, maka gunakan trek yang telah disediakan. Ataupun susah-susah naik skuter je. Naik skuter dalam 100 lebih kalau tawah dengan sa'i untuk seorang. Kalau 2 orang dia boleh naik kursi 2 tu 200 lebih. Okey. Tidak makruh sa'i dengan kenderaan seperti kereta sorong. Bukan kereta sorong ni, kereta kursi roda. Kereta sorong tu kereta labi tau. Kursi roda ataupun skuter elektrik walaupun tanpa uzur. Saja-saja. Tidak makruh. Tidak makruh, cuma dia panggil khilaf aula lah. Tak bertepatan dengan kelebihan. Tapi tidak sampai tahap makruh. Boleh nak rasa skuter sekali tak, umrah yang ketiga ke umrah yang kedua ke nak rasa naik skuter sekali, biasa awak akan naik skuter ni nak rasa. Dia nak rasa sedap. Kata tak, balik dia tanya dah naik tak skuter. Orang tak naik itu, apa dah naik rugi lah. Kadang-kadang kita dah naik sekali ataupun nak masa tawaf wadah ke naik skuter, boleh, tak ada masalah. Yang ke-9, berturut-turut antara sa'i muwalat, berturut-turut 7 kali tu, iaitu melakukan sa'i bersama-sama tanpa henti. Itu sunat, bukannya syarat wajib. Jika jemaah kepenatan semasa sa'i, boleh berehat seketika pada tepi tempat sa'i, kemudian menyambung semula sa'inya. Boleh, ada masalah. Disyorkan agar melangkah sedikit ke belakang dari tempat berhenti, sebagai berjaga-jagalah, takut jadi tak bersambung. Jadi bila kita berhenti, biasanya berhenti dekat air zam-zam lah. Sebab di tengah-tengah sa'i tu dia ada paip air zam-zam. Jadi terutama kalau musim panas, dahaga juga. Bila kena air zam-zam tu, hot sejuk tu, sedap, rasa semangat, segar balik tubuh. Jadi berhenti minum air zam-zam tak ada masalah. Bila nak sambung balik tu, sunat terundur sikit. Undur sikit untuk menjaga mualat jarak dia lah, supaya tidak terputus. Jemaah yang berhenti minum air zam-zam ketika sa'i disyorkan melangkah sedikit ke belakang, undur dari tempat berhenti minum air zam-zam sebelum memulakan sambungan sa'i. Makruh berdiri, iaitu berhenti duduk cacat tepi tu ketika sedang sa'i dengan tiada keuzuran, dan juga untuk bercakap-cakap. Bukan dia nak minum air, bukan lelah apa pun saja. Tengok orang sikit, nak tengok orang, dia berhenti tapi tengok orang sa'i. Ataupun berhenti cakap, dia cakap kawan dia, sedang nak cakap jumpa, jumpa sini, lama tak jumpa. Dia pun berhenti cakap, makruh. Makruh. Nak cakap sambil jalan lah, tapi tidak digalakkan lah bercakap-cakap perkara yang tidak ada kaitan dengan ibadat. Okey, yang ke-10, berturut-turut mualat antara tawaf dan sa'i, iaitu selepas selesai melakukan tawaf dengan sunat-sunatnya, terus melakukan sa'i tanpa berlengah-lengah. Itulah. Dan kalau letih sangat nak tidur sekejap, boleh tak? Sunat saja.
sunat je boleh. Kalau rasa pening kepala, kita dah pandai tawaf sendiri dah, kali ketiga dah, kali kedua boleh buat sendiri dah, dah ikut mutawif. Biasa mutawif akan hak wajibnya, hak pertama lah kita buat sama-sama, hak yang kedua tu pilihan. Nak pergi sama mutawif boleh, dah orang dah pandai dah. Mungkin ada jemaah ni dah 3-4 kali pergi dah, ustaz saya tak mau ikut jemaah, nak pergi sendiri, tafadhol. Tapi dengan syarat jagalah perkara-perkara yang perlu dijaga, handset kena bawa, kad kena bawa kan. Ada apa-apa sila berhubung, kita ada grup kan. Hilang ke, beritahu lokasi semasa kita pergi ambil. Ustaz, musim-musim 4 tular ni tak tahu nak balik hotel mana. Cari tanda, tengok nombor tandah berapa kan. W3 contohnya. Kita pergi ambil lah. Duduk situ dia-dia, jangan pergi mana-mana. Yang penting tahu tempat kita duduk. Jangan takut, kalau hilang jangan takut. Sebab tu kad kena bawa. Orang akan tahu kita ni jemaah mana. Baik. Beritibak bagi lelaki pada perjalanan 7 kali sa'i. Kita dah sebut tadi untuk mazhab Syafi'i. Manakala mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali tidak sunnah. Jadi tak heranlah kalau ada orang tegur kita. Kalau kita rasa nak ikut, kita ikutlah. Kalau tak mau ikut, kita tak ikut, tak ada masalah. Benda ni khilaf sahaja. Perhatian, tidak ada niat iktikaf dan solat tahiyatul masjid di kawasan sa'i, kerana bukan kawasan masjid. Tu kena jaga tu, kita sebut tadi kawasan sa'i. Boleh semayang, ada masalah. Cuma nak pahala iktikaf, nak solat tahiyatul masjid tak boleh. Dan wanita haid boleh berada di kawasan sa'i antara Safa dan Marwah. Bahkan orang haid pun boleh masuk duduk situ, tak ada masalah. Tidak ada ibadat sa'i sunat. Tawaf ada, tawaf sunat. Kita masuk dalam masjid, kita buat tawaf sunat. Kita masuk nak pergi tawaf, tengok Allah penuhnya orang tawaf ni. Kalau nak tawaf memang kena duduk tepi ujung jauh, kita pun pergi buat sa'i sunat. Tak ada. Tidak ada sa'i sunat. Sa'i umrah je ada. Makruh solat 2 rakaat selepas selesai sa'i, tak ada. Tidak ada solat selepas sa'i. Ada doa je. Lepas tu cukup. Okey. Tu kalau nak gambar tepi tu gambaran lah. Kita ada gambar track gitu je. Sebab buku ni dia lebih kepada perbahasan fiqh. Bukan buku panduan. Kalau buku panduan tu mungkin banyak gambar-gambar yang dia letak. Boleh kalau ada masa duduk rumah tu, cuba buka YouTube supaya kita dapat gambaran awal macam mana suasana ketika tawaf. Tengok tai je tawaf. Susah apa, payah sangat suruh anak. Pandai belaka saya nampak ni. Jemaah-jemaah kita ni bila-bila dok pandai, ustaz dok pandai, ustaz mau baca mesej, mana boleh ada dia sign CJ Watson. Dah kita ajar kita gitu. Oh macam malik bola. Terah pandai saya ni. Terah pandai. Siap boleh ajar download, boleh send lagi soft copy. Jadi buka YouTube tai je tawaf ataupun cara tawaf. Boleh tengok, kita nampak gambar awal tu, begini cara. Sa'i pula macam mana? Dia akan tunjuk. Ada learning mudah dah. Mudah orang buat apa? TikTok belaka sekarang kan? Dia ajar cara tawaf, daripada tawaf tu nak pergi ke sa'i, nak lalu ke pintu mana, semua dia tunjuk belaka. Boleh boleh. Saya ingat nak tunjuk hari ni, tapi gitulah. Peralatan tidak ada hari ni. InsyaAllah dalam kursus akhir nanti kita akan tunjuk video. Okey, yang seterusnya dan yang terakhir rukun umrah ni, iaitu bercukur atau bergunting. Bila ni bercukur bergunting ni Allah lah. Selepas selesai melakukan sa'i, sampai masanya bagi jemaah untuk bertahallul, iaitu melepaskan diri pada larangan ihram. Habis tawaf, habis sa'i, selagi tak bercukur, kita tak lepas lagi tu. Jangan habis sa'i alhamdulillah boleh ya Allah, tidak, kena bercukur dulu ataupun bergunting untuk melepaskan diri daripada larangan ihram. Iaitu dengan menggugurkan rambut di kepala. Tidak boleh menggugurkan rambut di kepala sebelum selesai sa'i. Sebab dia tertib. Yang ketiga, menggugurkan rambut di kepala boleh dilakukan dengan bergunting, cukur,
cabut boleh. Allah gunting dak bawa. Kalau rambut panjang kan, dia pun masuk dalam tuang puang dia panggil pun 2 3 lap pada tung tung tung. Tak apa. Bertahala tu dia kira. Dibakar ni kan nak dibakar rambut. Tapi nak kampanye boleh. Boleh. Betulan tak bawa. Ada lighter je. Jadi apa rokok ni bagus kok lighter gini mai dapat. Mesti haram bawa bakar lah sikit. Senang buka. Habis topok rambut. Tak apa tahala tu dia tu. Atau apa-apa cara yang boleh menggugurkan rambut. Poinnya rambut tu cabut ataupun terpotong. Okey, yang keempat, menggugurkan rambut ini memadai dengan 3 helai rambut di kepala. Sama ada dihilangkan sekaligus, 3 sekali gunting ataupun sekali cabut ataupun sela cabut ataupun sekaligus. Boleh berlaku. Bagi lelaki afdal mencukur ke semua rambut di kepala. Ni disyorkanlah. Tak payah sayanglah rambut. Tak payah sayang. Ini sebagai tanda simbolik. Kita buang rambut itu, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Tak payah sayang. Biar kita buat ibadat, biar sempurna. Yang sempurna ialah cukur kepala. Yang lelaki ni jenis rambut macam-macam sayang kok. Ada kawan-kawan tu puas keping suruh cukur. Tak cukur setengah. Sayang no rambut ni. Tak cukur. Habis-habis dia pergi gunting nombor 1 tu. Gunting. Kalau gunting tu kena tengok jugalah. Kalau ada memang jenis hot style mising tu memang rapat betul, dapatlah bercukur. Tapi kalau jenis mising tu dia tinggal tunggu lagi. Tu nampak macam botok. Tapi bila kita rasa ada tunggu, dia kira gunting. Tak kira cukur. Jadi cukur terus lah. Pergi dekat, ada orang dibawa dari Malaysia lagi. Mising sebenarnya nak gunting diri start jimat, ada jimat. Tapi boleh dapat pahala gunting je lah. Tapi kalau memang ada mising yang memang dia cukur macam sama pisau cukur, dapatlah pahala bercukur. Tapi kebanyakannya dia dia gunting tau, dia potong, jadi tunggu tu ada lagi. Jadi kena tengoklah, tengok jenis mising tu. Kalau ada tunggu tu dikira bergunting. Yang disyorkan kita dia 10 riyal je. 10 riyal je. Pergi dekat bawah Clock Tower tu, orang panggil dah, tak payah nak cari, tak payah masuk kedai. Kita tubik lepas saat tu, balik kat Clock Tower tu, buat jalan-jalan sikit, mari halak cukup balik. 10 ya, dibawa kedai, sekejap je sedap. Dia gunting tak, dia cukup tak rasa benda pun sedap, tidur nak balik, licin balik ya. Okey. Kalau ada janggut, jangan suruh cukur janggut, marah dia. Kalau dia marah, tak ada cukur janggut tu. Dia marah. Cukup pandai je. Manakala bagi wanita hanya bergunting sahaja. Bagi lelaki yang botok licin seperti berpenyakit, sunat baginya melalukan mata pisau cukur di atas kulit kepalanya. Dah habis dah kali pertama dah. Kali kedua esok buat umrah pula tak ada rambut. Jadi tengok tak ada tu macam mana. Kadang-kadang ada orang walaupun tak ada, tunggu dia tu ada dah tu kan. Kali kedua Ustaz, kali kedua ni nak buat kan ni. Paling botok dah. Kan, jadi nak cukur kena buat mana? Kena tengok. Terai gunting, putus tak putus. Cukur boleh tak? Cukur, makan tak cukur. Dia cukur-cukur ada berabuk. Tu kira dia tu. Yang berabuk tu. Kalau memang jenis dia memang lambat tumbuh rambut, 2 hari tu memang tak tumbuh lagi, maka letak pisau cukur ataupun pencukur tu lalu je lah atas kepala sebagai simbol. Bagi lelaki, perempuan tak sunat. Untuk bercukur ni, bagi yang kali pertama buat umrah, maka umrah tu adalah umrah wajib. Yang kali pertama buat itu adalah umrah wajib. Yang kedua, ketiga itu sunat. Jadi untuk dapat kelebihan, digalakkan bercukur pada umrah yang pertama. Sebab hak wajib tu pahala banyak. Kita bercukur. Ada orang dia nak cukur kot, tapi nak cukur akhir tu, hak yang ketiga tu.
Yang ketiga tu sunat dah, tak ada masalah. Tapi dari segi afdal, kelebihan. Jadi hak sunat, umrah hak wajib kita gunting biasa. Hak sunat baru kita cukur. Rugilah kelebihan tu. Jadi hak wajib tu kita bercukur. Sebab kalau cukur awal dia kata esok lagi nak gunting tak ada kita. Tak apa. Cukur mana ada tu lah. Kau tunggu-tunggu tu. Kau tak ada sangat pun lalu saja tak. Kepala. Tak ada masalah. Kalau dia dah memang hak sunat dah, tak apalah dia pergi dah tahun 4 ataupun 2-3 kali dah dia mari umrah. Maka hak dia mari ni adalah sunat. Dia kata saya nak cukur hak ketiga je. Pertama gunting, kedua gunting, hak tiga baru nak cukur. Tu tak ada masalah lah sebab semua sunat maka. Baik. Afdal bercukur atau bergunting di marwah sebaiknya lah. Namun untuk bercukur bagi lelaki pada masa kini perlu pergi ke mana-mana kedai gunting untuk bercukur. Dulu ada dulu. Dulu dekat marwah tu ada tukang cukur. Kita ada kepala dia suruh leng tak ada dah hidup lagi. Kena ambil dia polis. Gunting je boleh. Gunting sikit. Tu pun kalau banyak sangat dia suruh lari. Gunting sikit ataupun cukur sikit. Boleh. Kalau nak cukur kena pergi kedai lah. Bagi wanita adalah berhati-hati untuk bergunting di marwah supaya aurat terpelihara. Kena buat gitu juga, kena jaga aurat lah. Tarik dari dalam ataupun kalau ada 2-3 orang puan likung supaya terjaga aurat. Ataupun boleh buat di hotel je lah. Cuma dalam masa tu kena jagalah, masih lagi dalam larangan ihram. Jika memilih untuk bergunting di penginapan ataupun di hotel, jemaah adalah beringat-ingat supaya tidak lupa untuk melakukan guntingan rambut. Kadang-kadang alik-balik tu niat nak gunting di hotel, tambah gunting lagi lah, nak gunting di hotel. Alik-balik lapar pula dia makan dulu dia makan, sedap makan, alik-balik dah ingat nak gunting sehingga membuat larangan ihram yang lain. Tidak saja kena bayar dam. Jika terlupa bercukur atau bergunting rambut, jemaah masih lagi dikira dalam ihram. Belum terlepas daripada larangan ihram. Walaupun dia sudah sa'i, tapi tak cukur lagi, maka masih lagi dikira dalam larangan ihram. Jika memilih untuk bergunting, hanya perlu bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut sepanjang sekadar ruah jari. Sika suici ni. Tangan pada hujung mana-mana rambut yang digunting. Mana kadar nak potong rambut tu panjang mana, sekadar 1 inci. Jika kurang daripada saat ini masih dibolehkan sah jugalah, tapi sebaiknya kadar tu lah. Jika memilih untuk bergunting, saat bergunting pada sekalian sudut bahagian kepala. Kalau nak gunting sunat, gunting sikit 3 lah, ada masalah, sah dah. Tapi dari segi sunat kelebihan, gunting kedai gunting habis. 9, boleh bergunting rambut orang lain walaupun diri sendiri belum lagi bergunting. Kita yang ke-6 ataupun yang ke-7 yang ke-6 lah. Yang ke-5, 5, 6, 7, yang ke-5. Kita bawa yang ke-5 naik Bukit Marwah. Orang tanya ada gunting tak? Dia sudah dah. Tak perlu kita buat keluar gunting, potong rambut dia. Boleh, tak ada masalah walaupun dia tak sudah lagi. Dia tak sudah lagi dia gunting untuk orang lain, boleh. Tak ada masalah. Namun afdalnya gunting rambut diri sendiri terlebih dahulu, kemudian barulah gunting rambut orang lain. Itu yang terbaik. Hal terbaiknya kita siap kita gunting rambut kita, baru kita gunting orang lain. Kalau gunting rambut orang lain dulu, boleh tak? Boleh. Soft, tak ada masalah. Jika jemaah yang belum selesai sa'i yang berada di marwah diminta menggunting rambut jemaah yang sudah cukup sa'i 7 kali, macam tadilah, dia haruslah melakukan guntingan ini kerana dia melakukan sesuatu yang halal pada jemaah tersebut. Boleh, tidak masalah. Yang ke-11, berhati-hati dengan kumpulan yang mengambil kesempatan gunting rambut jemaah di marwah dan menekan badan yang tinggi. Kita ingat ke dia free? Tak, nama gunting, kita pun sudah gunting, cukup dulu kepala RM20. Kalau bawa duit tak apa, kalau bawa duit main kerja tak akan lepas walaupun budak. Dan budak dia ikut kita pas sudah rimah kita. Tidak lepas kita, sebab duit ni tak akan lepas kita. Jadi pinjamlah duit sama kawan pun. Kalau tidak, memang dia ikut. Dia banyak cara.
Saya masa pergi naik Bukit Jabal Nur, Gua Hira, peminta-peminta sedekah bawah tu, hak minta tu ialah ada seorang budak tu yang pergi peluk tu kaki kita. Nampak kan? Minta nangis, peluk-peluk. Kalau kita pergi handing dia, nampak peluk jahat kita, yang orang akan mari. Nampak kan? Susah. Macam-macam saya ya. Dia dah opang kita. Budak ni pelik sungguh kata kan. Dia peluk. Bukan kita seorang, ramai juga yang kena. Ni jenis-jenis yang sedikit lah ni kena hati-hati. Tapi gunting tu tak payahlah. Kalau tak ingat buat gunting, kawan tak ingat buat gunting di hotel dalam bilik masing-masing, tak ada masalah. Cuma kena ingatlah, jangan terlupa dan kena jaga larangan ihram. Dia memang dia nampak macam baik gunting-guntingnya, tapi dia akan kenakan duit yang mahal lah. Pada 3 gelar je. Kalau 5 riyal tu okey lagi. Ni main 20 riyal, 30 riyal. Dia tahu dah peluang untuk dia mendapatkan duit. Selamatnya gunting kena bawa letak dalam beg galah. Terdapat kes-kes yang berlaku bila jemaah terlupa bergunting selepas sa'i kerana mahu bergunting di penginapan. Lupa. Namun mereka ada melakukan perbuatan yang menggugurkan rambut seperti sikat rambut. Jika jemaah ada melakukan perbuatan menyikat rambut dan gugur sekurang-kurang 3 helai, bertahalul daripada umrah ini sebenarnya sudah dikira. Dah saya bukan niat nak gunting pun. Saya niat sikat rambut je, tak rambut dulu. Dikira tahallul tu. Sebab tahallul ni dia tak pakai ada ayat niat. Dia pada niat ihram mula-mula je. Sikat rambut tak dan ingat nak gunting, tapi tak ingat kan sikat rambut. Memang lekat 3 lah. Kita tahallul tak yang gunting itu namanya orang puan kan. Boleh. Dah sedar hati ustaz nak gunting tu. Gunting tak masalah. Tekan pada segi hukum, dari segi hukum tu dah dikira. Nak sedar hati potong jelah kan. Tak ada masalah. Yang 13, sunat-sunat lain yang melibatkan bercukur atau bergunting. Menghadap kiblat, memulakan cukuran pada bahagian kanan kepala, bertakbir selesai rambut dicukur, membaca doa setelah selesai bercukur rambut. Tukang cukur tu tak tahu lah cukur ikut mana, kanan dulu ke depan dulu, biasa ambil tengah dulu orang cukur ni. Menanam rambut yang digunting atau dicukur, jika sukar hendaklah disimpan seterusnya dilupuskan dengan cara yang terbaik seperti buang dalam tong sampah. Bagi jemaah wanita dicadangkan supaya bungkus rambut tersebut dengan kertas dan buang dalam tong sampah. Mengandam sedikit misai dan janggut serta mengerak kuku setelah selesai rambut dicukur, itu sunat. Dengan melakukan cukuran atau guntingan ini, terlepaslah jemaah daripada segala larangan ihram dan selesailah kerja-kerja umrah yang pertama. Habis selesai, alhamdulillah. Habislah. Terlepaslah kita daripada larangan-larangan ihram. Nak buat umrah pula seterusnya, kita pergi dekat mikot pula. Pergi kat Tan'im ke Ja'ronah ke Hudaybiyah ke, itu mikot-mikot belakang tu. Sebab paling dekat Tan'im lah kalau kita nak buat sendiri. Contohnya kita ada 3 kali bawa travel, nak buat lebih. Tenaga lebih ni dah, sebab nak tawaf payah, nak tawaf sunat payah, kena pakai ihram. Maka dia pun nak pergi buat umrah lebih. Jadi orang pandai tak apalah, ambil taksi dalam 20 riyal satu taksi pergi dekat Tan'im. Di sana niat umrah, balik semula, pergi buat umrah. Cara sama, masuk, buat tawaf, lepas tawaf main sunat tawaf, kemudian pergi sa'i, siap sa'i, bergunting, habis sekejap je. Di dalam 3 jam je lebih kurang. Selesai. Kalau tidak ada apa-apa masalah, kalau tidak berhenti rehat lama, tidak semayang lama, dalam 2 jam lebih tu siap dah sebenarnya. Cuma jadi lama tu sebab kita berkumpulan, kadang-kadang tunggu orang, kadang-kadang nak daripada tawaf nak ke sa'i tu, tunggu dulu mana siapa dah cukup ni kan, mana ni, baru kita bergerak. Tapi kalau kita buat 2 orang ataupun seorang, sekejap je lah. Tawaf dah apa sejam, sa'i pun dalam lebih kurang sejam lah kot. Jalan slow-slow, atas kecepatan orang jalan lah. Sekejap je. Ia berbeza dengan haji. Haji menyebabkan kita duduk ihram yang lama. Ihram umrah ni dari segi larangannya taklah mencabar sangat, sebab sekejap je. Sudah tawaf sa'i,
cukup habis ya. Sekejap je lah kita duduk dalam larangan ihram, kecuali memang kita nak duduk lama. Jadi orang buat umrah selepas daripada mikot balik hotel, orang pergi tawaf, kita kata pergi dululah, hamba rasa tak sihat nak pergi karang-karang malam-malam sikit contohnya ataupun panas sangat siang ni, hamba nak pergi buat malam karang akan lama lah sikit dalam ihram dia tu. Begitu je sebab baru ni ada kes hak ustaz hilang kan, tak jumpa lagi sampai sekarang. Isunya dia nak buat umrah dak sekali dengan jemaah lah. Jadi hak pergi dengan mutawif tu, dia kata okey, contohnya pukul 2 kita turunlah buat umrah. Dia kata tak apalah, dia tak sihat nak pergi malam karang. Jadi balik-balik tak duduk dalam bilik, padahal dia dah biasa dah tu. Kalau cakap agak ustaz lagi hilang juga, wallahualam hilang tu gua ni cerita gimana, ataupun sengaja dia tak mau balik ke gua ni, wallahualam. Tapi ni dah dekat 30 hari dah ni, tak jumpa lagi tau. Jadi Mekah ni ialah kena banyak berhati-hati dan berjaga-jagalah. Dia nak kira kalau mutawif dia sesak orang tak mutawif sesak dia nak kata. Jadi banyak-banyak akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selepas ni kita ada satu lagi topik, iaitu tawaf wada'. Tawaf wada' ni banyak perkara juga lah kena jaga. InsyaAllah kita akan baca pada minggu hadapan. Jadi untuk minggu ni kita habis di sini insyaAllah. Kalau ada apa-apa soalan boleh kita bincang.